Jadi sepatutnya sirah akad nikah tak boleh dengan malak tukar. Dia kena zawaj tukar, angkah tukar. Tapi ini antara jawapan ulama, ini adalah khususiat Nabi. Nabi je boleh guna lafaz tu. Ataupun akad tu berlaku dengan sirah biasa, kemudian barulah Nabi sebut malak tukar. Bismillahirrahmanirrahim. Sanadil muttasil minna ila al-imam Abi Abdullah Muhammad bin Ismail al-Bukhari rahimahullahu ta'ala rahmatan wasi'a, babu naqsh al-khatam. وبه قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا يزيد بن الزرع قال حدثنا سعيد عن قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يكتب إلى رهط أو ناس من الأعاجم فقيل له إنهم لا يقبلون كتابا إلا عليه خاتمون، فاتخذ النبي صلى الله عليه وسلم خاتما من فضة نقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأني بوبيصي أو قال بصيصية ببصيص فكأني بوبيصي أو بصيص. Sini tak ada ba dua kali, sekali ya. أو بصيص الخاتم في إصبع النبي صلى الله عليه وسلم أو قال في كفه. Sya'rawi. Abdul A'la menyampaikan kepada kami, Yazid bin Zurai menyampaikan kepada kami, Sa'id menyampaikan kepada kami daripada Qatadah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam hendak menulis surat kepada sekelompok atau sekelompok di kalangan orang Ajam. Dikatakan kepada ingin menulis surat kepada satu kumpulan ataupun rawi berkata ataupun Rasulullah berkata, bukan Rasulullah, ataupun Anas lah berkata, ataupun Anas berkata, beberapa orang Syarawi kepada satu kelompok, satu kumpulan ataupun Anas berkata satu kepada apa tadi? Unasin apa? Saya tadi satu kumpulan ataupun golongan manusia daripada Ajam, daripada orang Ajam. Tak ada beza pun sebenarnya perkataan rahtin unasin, makna dia sama je. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nak menulis surat kepada satu kumpulan ataupun Anas berkata golongan manusia daripada orang Ajam. Dikatakan kepada baginda, sesungguhnya mereka tidak menerima surat melainkan diletakkan ke atasnya cap cincin mohor. Cap mohor. Melainkan di atasnya cap mohor. Waalaikumsalam. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membentuk cincin mohor. Membentuk. Nabi SAW telah membuat cincin. Maka Nabi SAW membuat cincin mohor. Cincin je. Membuat cincin yang diperbuat daripada perak. Dengan ukirannya Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seakan-akan aku melihat wabis, atau perawi berkata basis. Tak perlu terjemah wabis ya, Pak. Terjemah. Nanti basis tu kita guna lafaz je. Seakan-akan aku melihat wabis. Seakan-akan aku melihat. Seakan-akan aku masih melihat kilauan
cincin. Kilauan cincin. Nak terjemah tu macam mana? Au basis tu. Bahasa maknanya dia sama je, basis dengan ni syai'un wahid. Atau perawi menggunakan lafaz Wa basa wa bisa wa basa syai' basisan. Bihima li sayfihima idza ba wa tala'la asy fi ba'd ar-ruwah. atau perawi Kita buat gini ya. So akan aku masih melihat, aku masih melihat kadang-kadang aku masih melihat melihat kilauan kilauan cincin. kilauan cincin, kilauan ataupun yang asal macam mana? Seakan-akan aku melihat wabis atau basis cincin mohor di jari. Lepas tu disyarahkanlah basis wabis apa? Tadi Ush, ini dahsyat. Seakan-akan aku melihat kilauan kilauan cincin. Lepas tu buat dalam kurungan dengan lafaz wabis ataupun basis. Buat dalam kurungan lah. Dan disambung di jari Nabi sallallahu alaihi wasallam. perawi berkata tak perlu. Tak perlu. Kat depan tu kita buat. Seakan-akan aku masih melihat kilauan cincin dengan lafaz wabis atau basis Di jari Nabi sallallahu alaihi wasallam atau perawi berkata ataupun perawi berkata di tapak tangan. Di tapak tangan baginda. وبه قال حدثنا محمد بن سلام قال أخبرنا عبد الله بن نمير عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال اتخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتما من ورق وكان في يده ثم كان بعد في يد أبي بكر ثم كان بعد في يد عمر ثم كان بعد في يد عثمان حتى وقع بعد في بئر أريس نقشه محمد رسول الله. Muhammad bin Salam menyampaikan kepadaku Abdullah bin Umair mengkhabarkan kepada kami daripada Ubaidullah daripada Nafi' daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhu katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membentuk cincin mohor yang diperbuat daripada perak, membuat cincin mohor yang diperbuat daripada perak, cincin je, dan ia sentiasa berada di tangannya. Setelah itu ia berada di tangan Abu Bakar, kemudian berada di tangan Umar, lalu berada di tangan Uthman sehinggalah terjatuh di Telaga Aris. Ukiran cincin itu adalah Muhammad Rasulullah. Sehingga terjatuh di Telaga Aris. Sehingga selepas itu ia terjatuh. Selepas itu tinggal. Sehingga selepas itu ia terjatuh di Telaga Aris. Ukiran cincin itu adalah Muhammad Rasulullah. Babul khatam fil khinsari. وبه قال حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا عبد العزيز بن الصهيب عن أنس رضي الله عنه قال اصطنع النبي صلى الله عليه وسلم خاتما فقال إنا قد اتخذنا خاتما ونقشنا فيه نقشا فلا ينقشن عليه أحد قال فإني لأرى بريقه في خنصره. Di sini pakai sona'an Nabi. Di sini istana'a. Bab cincin di jari kelingking. Abu Ma'mar menyampaikan kepada kami Abdul Warith menyampaikan kepada kami Abdul Aziz bin Suhaib daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat cincin. Baginda bersabda sesungguhnya kami membuat dan mengukir padanya ukiran dalam mohor. Maka janganlah Sesungguhnya kami telah membuat cincin
membuat cincin dan mengukir padanya ukiran mohon, Ukiran. dalam kurungan mohon. Tak payah. Ukiran. Kemudian Maka janganlah ada seorang pun mengukir cincinnya. Janganlah ada seorang pun yang mengukir cincinnya dalam kurungan seperti ukiran cincin Nabi, cincin baginda. tak. Maka janganlah seseorang mengukir cincinnya seperti ukirannya. Nya cincin kan Nabi yang sedang cakap tu. Janganlah seorang mengukir. Belum kata larangan ni khas zaman Nabi, lepas tu boleh sebab takut tercampur kan, itu kan cap mohon. Maka janganlah seseorang mengukir cincinnya dengan ukirannya. Maka janganlah ada seorang pun mengukir cincinnya seperti ukirannya. Beliau berkata, Siapa? Perawi nama apa? Anas. Dia maksudnya Sayyidina Anas berkata terus. Sayyidina Anas berkata, sungguh aku melihat kilauan cincin itu pada jari kelingkingnya. Sesungguhnya aku masih melihat kilauan cincin itu pada jari kelingkingnya. Masih melihat tu maksudnya bayangan lah. Bab ittikhadil khatam ليختم به الشيء أو ليكتب به إلى أهل الكتاب وغيرهم. وبه قال حدثنا آدم بن أبي إياس قال حدثنا شعبة عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يكتب إلى الروم قيل له إنهم لن يقرأوا كتابك إذا لم يكن مختوما فاتخذ خاتما من فضة ونقشه محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم فكأنما أنظر إلى بياضه في يده. Bab membuat cincin untuk dijadikan cap atau menulis surat kepada ahli kitab dan lainnya. Apa dia? Bab membuat cincin untuk dijadikan cap. Untuk dijadikan cap. Ada tinggal tu perkataan syait. Bab membuat cincin supaya untuk dicap dengannya akan sesuatu atau supaya ditulis dengannya surat kepada ahli kitab dan selain mereka. Allahumma salli ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah salawatullah wassalamu alaihi innahu hamidun Bab majid. membentuk cincin supaya dicap dengannya sesuatu atau supaya menulis surat kepada ahli kitab dan lainnya. Atau ditulis dengannya surat. Atau supaya ditulis dengannya surat. Surat kepada ahli kitab dan lainnya. Adam bin Abu Iyas menyampaikan kepada kami, Syu'bah menyampaikan kepada kami daripada Qatadah daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu katanya, ketika Nabi SAW nak menulis surat kepada bangsa Rom, maka dikatakan kepadanya, sesungguhnya mereka tidak membaca suratmu sekiranya tidak diletakkan cap mohon. Maka baginda pun untuk cincin yang diperbuat daripada perak, membuat cincin yang diperbuat daripada perak, membuat cincin daripada perak, dan berukirkan dan ukirannya Muhammad Rasulullah. Seakan-akan aku melihat putih cincin itu di tangannya. Maksudnya dalam urusan ada, kalau benda itu tak melibatkan hukum hakam, maka meraihkan keselesaan mad'u tu adalah dalam syarak. Tapi tak biasa cap-cap ni. Tapi oleh kerana orang yang nak didakwahkan tu dia begitu, benda tu hanya melibatkan adat je, tak ada menjejaskan akidah ke ibadat ke, boleh buat tak ada masalah. Cuma bila kita buat cara kita lah. Contohnya dia punya tulisan dia, tulisan kita punya. Maknanya 100% kalau dia guna lambang singa ke, kita guna lambang unta, tak ada. Maknanya kita buat cara kita yang Islamik, selagi mana benda tu hanya kaitan dengan adat, boleh, tak ada masalah. Babu man ja'ala fasal khatamin fi batni kaffihi
bab orang yang menjadikan mata cincin pada bahagian dalam telapak tangannya. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا جويرية عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه حدثه أن النبي صلى الله عليه وسلم اصطنع خاتما من ذهب وجعل فصل في بطن كفه إذا لبسه فاصطنع خواتيم من ذهب فرقي المنبر فحمد الله وأثنى عليه فقال إني كنت اصطنعته وإني لا ألبسه فنبذ الناس وقال جويرية ولا أحسبه إلا قال في يده اليمنى. Sini ada fastana'an nasu. Fastuni'a kat situ ke? Ada situ. Fastuni'a ataupun fastana'a khawatima min dhahab. Tak ada nas. Musa bin Ismail menyampaikan kepada kami, Juwairiyah menyampaikan kepada kami daripada Nafi', sesungguhnya Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menyampaikan kepadanya bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam membuat cincin daripada emas. Dan baginda menjadikan mata cincin itu pada bahagian dalam telapak tangannya semasa memakainya. Maka orang ramai pun membuat cincin. Orang ramai itu bolehlah. Maka fasana'a tu dia tak ada fa'il dia. So orang ramai itu buat dalam kurungan lah. Kurungkan je. Membuat tu memang ada. Membuat tak payah kurungan. Maka orang ramai maka dalam kurungan orang ramai pun membuat cincin-cincin yang cincin-cincin daripada emas. Maka baginda menaiki mimbar lalu memuji Allah serta menyanjunginya seraya bersabda, sungguh aku telah membuatnya akan tetapi aku tidak memakainya. Kemudian baginda sallallahu alaihi wasallam melemparkannya dan orang ramai juga melemparkannya. Juwairiyah berkata, aku tidak mengiranya melainkan dia mengatakan di tangannya yang kanan. Apa dia? Juwairiyah kata apa? Juwairiyah berkata, aku tidak mengiranya melainkan dia mengatakan. Dia itu siapa? Abdullah. Nafi'. Atas Juwairiyah Nafi' kan? Nafi'. Juwairiyah berkata, aku tidak mengiranya Nafi'. Melainkan dia mengatakan di tangannya yang kanan. Di tangannya yang kanan. Melainkan dia Nafi' tadi kat mana perkataan? Juwairiyah berkata, aku tidak mengiranya Nafi'. Melainkan dia mengatakan di tangannya yang kanan, tangan baginda. Aku tidak mengira. Aku tidak menyangka. Aku tidak apa selain daripada itu. Wala ahsib illa qala fi yadihi al-yumna. Ini masalah kat mana nak pakai cincin, tangan kanan ke tangan kiri. Dan aku tidak menyangka, aku tidak mengagak, aku tidak dia maksudnya ginilah, dia cuba ingat apa lah, tapi aku rasa beratnya dia kata belah. Gitulah. Wala ahsibuhu illa fi yadihi al-yumna. Ada khilaf kan tentang adakah cincin tu afdal tangan kanan atau tangan kiri. Ada riwayat Sayyidina Hasan pakai tangan kiri. Haruslah tangan kiri, afdalnya kanan. Dan aku tidak menganggapnya, aku tidak menyangkanya, berkata aku tidak apa tadi? Aku tidak apa? Mengiranya. Bolehlah mengiranya. Aku tidak mengiranya Nafi', melainkan dia mengatakan di tangan baginda yang kanan. Maksudnya Nabi pakai di tangan kanan. Babu qaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam la yunqashanna aw la yanqushanna ala naqshi khatamih. Bab sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, janganlah diukir seperti ukiran cincinnya. وبه قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن عبد العزيز بن صهيب عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اتخذ خاتما من فضة وناقش به محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال إني اتخذت خاتما من ورق ونقشت فيه محمد رسول الله فلا ينقش
فلا ينقش أحد على نقشه. فلا ينقش. Dalam riwayat yang lain فلا ينقشن. Musaddad menyampaikan kepada kami, Hamad menyampaikan kepada kami daripada Abdul Aziz bin Suhaib daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat cincin daripada perak dan ukirannya Muhammad Rasulullah. Yang ukirannya Muhammad Rasulullah. Dan baginda bersabda, sesungguhnya aku telah membuat cincin daripada perak yang ukirannya Muhammad Rasulullah. Maka janganlah ada seorang pun yang aku telah membuat cincin daripada perak dan aku mengukir padanya. Dan aku telah mengukir padanya. Aku membuat cincin daripada perak dan aku mengukir padanya Muhammad Rasulullah. Maka janganlah ada seorang pun yang mengukir seperti ukiran itu. Jadi kita sebut tadi larangan ni ada pada zaman Nabi sahaja supaya tidak terkeliru. Sebab mohon ni benda rasmi, jadi jangan orang buat yang sama. Zaman sekarang ni kalau buat tak ada apa-apa larangan, cuma kena jaga adab. Cincin tu ada nama Allah, nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okey, dapat. Imam Malik mengatakan pakai cincin belah kiri lagi afdal. Kanan makruh. Yamin lebih afdal. Dia mengatakan sama je kanan kiri. Imam Syafi'i kanan lah Allah. Mu'tamad. Bismillahirrahmanirrahim. Babu hal yuj'alu naqshul khatam thalathata astur? Adakah ukiran cincin itu dijadikan 3 baris? وبه قال حدثنا محمد بن عبد الله الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه أن أبا بكر لما استخلف كتب له وكان نقش الخاتم 3 أسطر محمد سطر ورسول سطر والله سطر والله سطر. قال أبو عبد الله وزادني أحمد قال حدثنا الأنصاري قال حدثني أبي عن ثمامة عن أنس رضي الله عنه قال كان خاتم النبي صلى الله عليه وسلم في يدي وفي يد أبي بكر وبعده وفي يد عمر بعد أبي بكر فلما كان عثمان جلس على بئر أريس فأخرج الخاتم فجعل يعبث به فسقط. قال فاختلفنا 3 أيام مع عثمان فنزح البئر أو فنزح البئر فلم نجده. Kat sini dia pecahkan. Kalau Abu Abdillah tu dia hadis nombor lain. Tak apa. Muhammad bin Abdullah Al-Ansari menyampaikan kepadaku, katanya ayahku menyampaikan kepadaku daripada Sumamah daripada Anas radhiyallahu anhu, sesungguhnya Abu Bakar radhiyallahu anhu ketika memegang khilafah dia menulis surat kepadanya. Apa dia? Ketiga apa? Ketika memegang khilafah. Memegang khilafah. Ketika lamastu khalifah tu. Ketika dilantik menjadi khalifah. Ketika menjadi khalifah lah. Ketika menjadi khalifah. Ketika menjadi khalifah. Maka dia menulis surat kepadanya. Ukiran cincin itu mempunyai 3 baris. Muhammad 1 baris, Rasul 1 baris dan kepada Sayyidina Anas lah. Kepada beliau. Kepada beliau. Ukiran cincin itu mempunyai 3 baris. Nama lafaz. Lafaz Muhammad 1 baris, lafaz Rasul 1 baris dan lafaz Allah 1 baris. Bukan lafaz. Ukiran. 3 baris. 3 baris. Muhammad 1 baris. Rasul tak payah hamba macam tu je. Muhammad 1 baris. Muhammad 1 baris, Rasul 1 baris dan Allah 1 baris. Rasul 1 baris, Allah 1 baris. Dia lagi cantik. Muhammad Rasul tu kita tulis tu bahasa Arab. Tak masuk dalam terjemahan tu. Muhammad semua tulis bahasa Arab. Muhammad 1 baris, Rasul tulis Rasul 1 baris, Allah. Sebab dia maksud dia adalah bentuk tu, bukan maksud dia semata-mata makna kan. Kemudian qala Abu Abdillah Imam Bukhari ya. Imam Bukhari berkata
Ahmad menambahkan kepadaku. Al-Ansari menyampaikan kepada Imam kami. Ahmad. Imam Imam Ahmad telah menambah kepadaku. Imam Ahmad menambahkan kepadaku. Al-Ansari menyampaikan kepada kami, katanya, ayahku menyampaikan kepadaku daripada Sumamah daripada Anas, katanya, cincin Nabi SAW sentiasa berada di tangannya. Lalu sesudah baginda, cincin itu berada di tangan Abu Bakar, dan sesudah Abu Bakar, cincin itu berada di tangan Umar. Namun ketika cincin itu berada di tangan Uthman, masa dia duduk di Telaga Aris, katanya dia mengeluarkan cincin dan bermain-main. Katanya Guys, ada kata Qala. Oh, ada qala. Sini tak ada. Sini tak ada qala. Okey, selepas Sayyidina Abu Bakar, ketika saya balik yang Sayyidina Uthman tadi. Namun ketika cincin itu berada di tangan Uthman, Itu dalam kurungan ke luar? cincin itu dalam kurungan, yang itu semua luar. Tak ada. Tak ada, semua tak ada. Falamma kana Uthman ada. Ya, falamma kana Uthman tu, falamma kana Uthman jalasa. Ini nak cerita okey, best. Ketika Sayyidina Uthman duduk di atas Telaga Aris, beliau mengeluarkan cincin itu. Lalu kemudian beliau mula bermain-main dengannya. Lalu cincin itu terjatuh. Semasa beliau duduk di atas. Macam mana yang Osman tu balik? Namun ketika cincin itu berada di tangan Tak Osman, ada. Tak ada. dan sesudah Abu Bakar, cincin itu berada di tangan Umar. Ketika Sayyidina Uthman duduk, ketika Sayyidina Uthman duduk di atas Telaga Aris, beliau mengeluarkan cincin itu dan beliau mula bermain-main dengannya. Lalu cincin tersebut terjatuh. Sayyidina Anas berkata, qala Sayyidina Anas berkata, kami berbalah dengan Uthman selama 3 hari. berbalah ke? Fakhtalafna. Ya ke mana balah? Wat-turuq kan. في الذهاب والرجوع والنزول إلى البر والطلوع منها اختلاف. Ini bukan balah ni. Kami berulang alik, mana kami 3 hari duduk dengan Sayyidina Uthman ni nak dapatkan cincin tu. Pergi sana, patah balik, turun telaga, keluarkan air, 3 hari tak jumpa juga cincin tu. Tu masuk fakhtalafna. Bukan balah. Oi, Sayyidina Anas balah Sayyidina Uthman. Kami bersungguh. Sana Zimah. Jadi ikhtilafah kan dalam masalah maknanya ulang alik. Kami selama 3 hari berulang alik bersama Sayyidina Uthman ke telaga itu. Bersama apa macam mana? Sekali terima. Sayyidina Anas berkata, Kami selama 3 hari berulang alik bersama Sayyidina Uthman ke telaga itu. Lalu beliau mengurangkan air telaga itu, tetapi masih tidak menjumpainya. Dibuang air daripada telaga itu, namun kami tidak menemuinya. Kami tetap tidak menemuinya. Dibuang air dari telaga itu, namun kami tetap tidak menemuinya.
Dan dikatakan dengan sebab itu berlaku kegoncangan dan fitnah mula berlaku melanda. Dia jadi apa, tasya'um lah. Sebab cincin tu kan lambang mohor khilafah. Jadi bila dia jatuh hilang, maka bermula ittirab dalam pemerintahan Sayyidina Uthman. Tasya'um dia lah. Sekali lagi daripada perkataan fakhtalafna atas Sayyidina Anas tadi. Sayyidina Anas berkata, kami selama 3 hari berulang-alik bersama Sayyidina Uthman ke telaga itu. Dibuang air dari telaga itu, tetapi tetap kami tidak menjumpainya. Babul khatami lin nisa wa kana ala Aisyah khawatimudz dhahabin. Bab cincin bagi perempuan, dan adalah Aisyah memiliki cincin-cincin emas. وبه قال حدثنا أبو عاصم قال أخبرنا ابن جريج قال أخبرنا الحسن بن مسلم عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما شهدت العيد مع النبي صلى الله عليه وسلم قبل الخطبة قال أبو عبد الله وسعد بن وهب عن ابن جريج فأتى النساء فجعلن يلقين الفتخ والخواتيم في ثوب بلال. Abu Asim menyampaikan kepada kami, Ibn Jurayj mengkhabarkan kepada kami, Al-Hasan bin Muslim mengkhabarkan kepada kami adalah Taus Ibn Abbas radhiyallahu anhuma, aku menyaksikan hari raya. Aku menghadiri. Aku menghadiri semayang raya. Menghadiri solat hari raya. Aku menghadiri solat hari raya bersama Nabi SAW. Maka baginda mendirikan solat sebelum khutbah. Oh, tak ada dalam lafaz ini. Qabla khutbah. Fasalla tu tak ada. Tak apalah, pakai yang ada lah. Mudah sikit ni semua. Okay. Aku menghadiri solat hari raya bersama Nabi SAW. Maka baginda mendirikan solat sebelum khutbah. Abu Abdullah Imam Bukhari berkata, Ibn Wahab menambahkan daripada Ibn Jurayj, baginda mendatangi kaum perempuan dalam kurungan dan memerintahkan mereka bersedekah. Minta beri galakan. Tak ada pun perkataan tu. Dia cerita panjang dia gitulah. Kan Nabi buat bayan untuk masturat. Sebenarnya dalil. Lepas mayang tu Nabi datang Nabi SAW datang kepada Kaum perempuan. Menggalakkan mereka dalam kurungan. Memberi galakan mereka untuk bersedekah dalam kurungan. Lalu mulalah mereka pun melemparkan. mulalah mereka mencampakkan fatah. Fatah tu apa? Sejenis cincin yang bersih besar. Dan khawatim kurungan cincin pada kain Bilal. Dia fatah ni jamu fathah al-halq min al-fiddah. Dia kata dia al-halq kalung. Pula tidak ada ni. Dia kata gelang kaki. Ada kata cincin besar. Yang tadi apa? Fatah. Dan kurungan sejenis cincin yang besar-besar. Itu satu tafsiran. Kalau kita terjemahkan asing pun okey. Dengan makna gelang ke. Gelang. Fathah ke jamak cella. Bela nagena anggote. Jokin अंगुली के बराबर वाली उंगली में पहन लेते. शारह ने उसके चचे में कहा या खातिम यानी उससे वो अंगूठियां मुराद हैं जो खवातीन पाँव की अंगुलियों पक्के की. बाज़ों ने कहा उस पर गैर निगनी वाली अंगूठियां मुराद है. और एक कौल ये है उससे बड़ी. अदिति का कौल satu cincin pakai kat kaki, kegelang cincin jari kaki tu. Jari kata apa tadi? Kata pau ki anggulio. Anggulio kaki cincin. Besok kita terima apa? Fatah ambil yang mana? Bilang. Ha? Bilang. Gelang. Bilang yang tiada penyambung. Tak ada penyambung. Yang tiada penyambung. Penyambung. Maknanya straight je. Bulat gitu.
Ada tafsiran makna gelang juga kan. Tapi dia kata ungli. Sebagai ikat ungli, pakai ikat jari. Ada kata ni dia syarahkan apa? Fatah. Sejenis cincin yang besar. Boleh tak? Salah satu tafsiran. Lalu mulalah mereka pun melemparkan fatah, iaitu sejenis cincin yang besar dan khawatim, dan kurangnya cincin pada kain Bilal. Pada kain Bilal, ke dalam kain yang dipegang oleh Bilal. Ke dalam kain Bilal, mak lain pula. Dia macam minta derma, bawa kain Sayyidina Bilal tukang kutip ni. So adalah juga derma kilat macam tu dibuat. Tabung Milo ke, tabung gerak satu orang ni kat tempat perempuan ni, kutip campak berbagai. Babul qalaidi was-sikhabi lin-nisa'i yani qiladatan min tibin aw sukkin. Bukan wah tak pasal. Was-sukkin. Bab rantai leher dan sikhab untuk perempuan. Sikhab adalah rantai leher yang dibuat daripada wangian dan hiasan. Sukkin mana apa? Hiasan. Sukkin tibun ma'ruf mudaf ila bukan hiasan, wangian juga. Sukkin kia makna suk. Allahumma salli ala sayyidina sikhab. Okey, seterusnya temu sikhab tu mana? Sikhab adalah rantai leher yang dibuat. Babul qalaid was sakhaib. Qalaid हर को कहते हैं किलादा की जमा. सिखाब मोतिया के अलावा लोग वगैरह से बनाया और हर जिससे बच्चे इस्तेमाल करते हैं. बाज़ ने उसका तर्जमा खड़े से किया. इमाम बुखारी ने उसके तफसीर में किलादा मंतब से कि यानी खुशबू और मुश्क वगैरह से बना हुआ होता. सुक खुशबू का नाम है. Dia ada beberapa tafsiran. Jadi sikhab tu kan tafsiran bagi sikhab yakni kan mutiyon ke ilawa long wagairah. Okey, terima lagi sekali. Bab rantai leher dan sikhab untuk perempuan. Sikhab adalah rantai leher yang diperbuat daripada wangian dan hiasan. Tak. Wangian dan sukin. Daripada wangian biasa, daripada wangian dan wangian jenis suk. Sejenis wangian. Suk tu sejenis wangian. Dia rantai tu pakai untuk budak. Pakai oleh budak. So dia buat pakai itu je, bukan daripada mutiara ke emas ke. So pakai suk. Sikhab adalah rantai leher yang dibuat daripada wangian dan wangian jenis suk. Kemudian وبه قال حدثنا محمد بن عارضة قال حدثنا شعبة عن عدي بن ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يوم عيد وصلى ركعتين لم يصلي قبل ولا بعد ثم أتى النساء فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تصدق بخرصها وسخابها. Muhammad bin Al-Arah menyampaikan kepada kami, Syu'bah menyampaikan kepada kami daripada Adi bin Thabit, daripada Sa'id bin Jubair, daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhu katanya, Nabi SAW keluar pada hari raya dan mendirikan solat 2 rakaat. Bagi tidak mendirikan solat sebelumnya dan tidak pula sesudahnya. Ini jadi dalil bahasanya imam tak disunatkan sembahyang sunat sebelum raya, sunat raya. Tapi hanya untuk imam je. Untuk selain daripada imam tak makruh. Mazhab Hanafi tak boleh. Siapa-siapa pun sebelum sembahyang raya sembahyang sunat. Kemudian baginda tidak mendirikan kemudian baginda mendatangi kaum perempuan lalu memberi galakan. Sini memerintahkan.
memerintahkan mereka supaya bersedekah. memerintahkan mereka secara galakan. Kita nak amalkan makna tu, benda tu dengan makna sunatlah, al-amru lin-nudub. Memerintah mereka secara galakan untuk bersedekah. Okey. Kemudian baginda mendatangi kaum perempuan dengan memerintahkan mereka secara galakan untuk bersedekah. Dengan sebab itu mulalah seorang perempuan bersedekah dengan anting-anting dan rantai leher miliknya. Rantai leher jenis sikhab miliknya. Rantai leher jenis sikhab miliknya. Masya-Allah. Lagi 2 minit. Bab isti'aratil qalaidi. Bab meminjam rantai leher. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا عبادة قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت هلكت قلادة لأسماء فبعث النبي صلى الله عليه وسلم في طلبها رجالا فحضرت الصلاة وليسوا على وضوء ولم يجدوا ماء فصلوا وهم على غير وضوء فذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فأنزل الله آية التيمم وزاد ابن نمير عن هشام استعارت من أسماء. Ini ada Zada bin Numairin an Hishamin an abihi an Aisyah. عن هشام sampai situ je. عن هشام استعارت من أسماء. Oh, ini kisah yang lepas ni berlaku hadisul ifk kan, tertinggal. Tapi kalau ikut kiladah tu biasa je. Buat apa kulit ke apa. Yang rupanya ada bawah apa? Bawah unta kan duduk. Terjemahan. Ishaq bin Ibrahim menyampaikan kepada kami, Abdah menyampaikan kepada kami, Hisham bin Urwah menyampaikan kepada kami daripada ayahnya, daripada Aisyah radhiyallahu anha, katanya rantai leher milik Asma terjatuh. Maka Nabi SAW halakat hilang lah. Rantai leher milik Asma hilang. Maka Nabi SAW mengirimkan beberapa orang untuk mencarinya. Maka apabila tiba waktu solat, mereka masih dalam keadaan tidak berwuduk dan tidak pula menjumpai air. Kemudiannya mereka pun solat dalam keadaan mereka tidak berwuduk. Lalu mereka menceritakan kepada Nabi SAW. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan ayat tentang tayammum. Ibnu Numair menambahkan daripada Aisyah, daripada Hisham. Ibnu Numair menambahkan daripada Hisham, dia meminjamnya daripada Asma. Ibnu Numair menambah daripada Hisham lafaz ista'arat min Asma. Ista'arat dia Aisyah. Sayyidina Aisyah. Itu bukan Sayyidina Aisyah punya, Asma punya pinjam kakak. Ibnu Numair menambahkan daripada Hisham daripada ayahnya. Tak ada. Menambahkan daripada Hisham daripada Aisyah. Tak ada. Daripada Hisham lafaz ista'arat min Asma. Hadis ini yang jadi dalil orang yang kata apa ni, faqidut tahurain ni, kalau dia dah solat dia ada ulang. Sebab sahabat ni istiak sendiri, tak ada wuduk semayang. Lepas semayang baru beritahu Nabi. Selepas tu waktu ayat tayammum. Tapi Nabi tak suruh mereka mengulangi solat tersebut. Itu punya wajah istidlal ni. باب القرط للنساء وقال ابن عباس رضي الله عنهما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بالصدقة فرأيتهن يهوين إلى آذانهن وحلوقهن. Bab anting-anting untuk perempuan. Dan Ibn Abbas radhiyallahu anhuma berkata, Nabi SAW memerintahkan mereka secara galakan untuk bersedekah. Maka aku melihat tangan mereka menuju ke telinga-telinga dan leher-leher mereka.
Targhib terus. Cabut sedekah terus. Dharma. وبه قال حدثنا حجاج بن منهال قال حدثنا شعبة قال أخبرني عدي قال سمعت سعيدا عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى يوم العيد ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها ثم أتى النساء ومعه بلال فأمرهن بالصدقة فجعلت المرأة تلقي قرطها. Hajjaj bin Minhal menyampaikan kepada kami, Syu'bah menyampaikan kepada kami katanya, Adi mengkhabarkan kepadaku katanya, aku mendengar Sa'id daripada Ibn Abbas radhiyallahu anhuma. Sesungguhnya Nabi SAW mendirikan solat hari raya sebanyak 2 rakaat dan baginda tidak mendirikan solat sebelum atau sesudahnya. Kemudian baginda mendatangi wanita-wanita dan Bilal bersamanya. Lalu baginda memerintahkan mereka secara galakan untuk bersedekah. Dengan sebab itu seorang perempuan melemparkan anting-antingnya. وباب السخاب للصبيان. Bab sikhab, rantai leher untuk kanak-kanak. وبه قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا ورقاء بن عمر عن عبيد الله بن أبي زيد عن نافع بن جبير عن أبي هريرة رضي الله عنه قال كنت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سوق من أسواق المدينة فانصرف وانصرفت فقال لا أين لكع ثلاثا أذو الحسن بن علي فقال الحسن بن علي يمشي في عنق السخاب فقال النبي صلى الله عليه وسلم بيدي هكذا فقال الحسن بيدي هكذا فالتزمه فقال اللهم إني أحبه فأحببه وأحب من يحبه. قال أبو هريرة فما كان أحد أحب إلي من الحسن بن علي بعدما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قال اللهم إني أحبه فأحببه فأحببه حسن فأحب من يحبه. Kasihlah orang yang mengasihi Hasan. Maksudnya siapa yang benci Hasan? Khawarij sih benci Hasan. Marah dengan Hasan letak jawatan. Pergi kat Muawiyah, Sayyidina Muawiyah. Ishaq bin Ibrahim Al-Hanzali menyampaikan kepadaku, Yahya bin Adam mengkhabarkan kepada kami, Warqa bin Umar menyampaikan kepada kami daripada Ubaidullah bin Abu Yazid daripada Nafi' bin Jubair daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu katanya, aku bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di salah satu pasar Madinah. Baginda bertolak pulang. Begitu juga aku. Baginda bersabda, di manakah Ruka', budak lelaki itu? Dia sebenarnya panggilan manja tu merujuk kepada Sayyidina Hasan. Ruka' ni dalam kurungan budak lelaki. Luka' ay makna saghir. Apa bahasa yang maknanya mana budak tu? Mana budak tu? Nabi nak tanya mana ni lah. Mana budak tu? Di manakah budak itu? Tak Ruka' tak kalau tak. Dia siapa? Sini di manakah Ruka'? Luka bukan nama orang. Dalam kurungan budak lelaki. Tak payah. Mana budak tu? Di mana budak tu? Di manakah budak itu? Budak lelaki tu. Mana budak lelaki tu? Di manakah budak lelaki itu? Baginda bertanya sebanyak 3 kali. Panggilkan Al-Hasan bin Ali. Maka Al-Hasan bin Ali berdiri, lantas berjalan dan ketika itu terdapat rantai di lehernya. Nabi SAW menggerakkan tangannya seperti ini dan Al-Hasan juga menggerakkan tangannya seperti baginda. Bukan. Faqala Nabi SAW biyadihi hakadha. Faqala Hasan biyadihi hakadha. Bukan, Nabi buat macam ni. Nak peluk. Jadi kita terus terima. Maka baginda apa tadi? Nabi SAW menghulurkan tangannya begini. Baginda SAW menghulurkan kedua tangannya begini. Fana ni. Baginda SAW menghulurkan tangan baginda begini. Iaitu dengan
untuk memeluk. Dengan bentuk orang yang ingin memeluk. Macam mana? Nabi SAW mengulurkan kedua tangan baginda seperti ini dalam kurungan untuk memeluk. Lagi Sayyidina Hasan. Dan Al-Hasan juga menghulurkan tangannya seperti baginda. Baginda pun memeluknya seraya berkata, "Ya Allah, sesungguhnya aku mencintainya, maka cintailah dia." Cintailah. Cintailah sesiapa yang mencintainya. Insya-Allah. Abu Hurairah berkata, maka setelah itu tidak ada seorang pun yang lebih aku cintai melainkan Al-Hasan bin Ali selepas mendengar apa yang Rasulullah SAW sabdakan. Selepas mendengar Apa kan? yang Tak ada perkataan tu. Selepas yang Rasulullah selepas mana telah bersabda oleh Rasulullah apa yang baginda sabdakan. Mana ada perkataan dengar? Memanglah dia dengar. dalam kurungan. Oh, yang kurungan. Selepas Dalam kurungan mendengar apa yang Rasulullah SAW kata. Selepas mana Sebenarnya tak payah mendengar tu. Selepas mana Rasul SAW sabdakan apa yang baginda sabdakan. Mendengar lah maksudnya, tapi tak keluar yang ingin disampaikan. Setelah itu tidak seorang pun yang lebih aku cintai melainkan Al-Hasan bin Ali selepas mana baginda sabdakan apa yang Rasulullah SAW apa yang baginda SAW sabdakan. Babul mutasyabbihin bin nisa' wal musabbihat wallahu a'lam.